Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sidang penonton, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sesama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkatinya insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di seluruh dunia agar diberikan kekuatan olehnya. Dan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menempuh ujian kehidupan agar kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke surau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kehadiran tuan-tuan perempuan ke surau insya-Allah. Dan mewakili juga AJK Surau mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan perempuan ke dana pembangunan surau dan juga aktiviti-aktiviti di surau, ya, iaitu boleh disalurkan ke Bank Islam 05012010053038. Ya, surau dalam proses melaksanakan aktiviti merdeka. Ya, kalau kita tengok poster di Facebook surau, ya, mereka akan mengadakan program di pada malam merdeka. Jadi tuan-tuan perempuan yang berdekatan turut sama dijemput di Pelawa untuk hadir pada malam itu bermula pada 5 pagi. Ada qiyamul lail, kemudian diikuti dengan solat subuh berjemaah, kemudian ada kuliah subuh, kemudian ada kuliah duha muslimat. Sampai pukul 11 ada pertandingan mewarna kanak-kanak. Pukul 1 ada kuliah zuhur. Kuliah lepas tu, malam tu pula ada kuliah maghrib. Masya-Allah, penuh aktiviti di surau. Jadi tuan-tuan perempuan dijemput untuk hadir ke surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Masya-Allah. Fasa 2A Seremban Selatan. 2A ke 3A pun saya dah tukar-tukar dah. 3A. 3A Seremban Selatan insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, kita menyambung bacaan kitab kita iaitu dipanggil Wasiat Imam Ghazali, ya.
yang mana kita masukkan pada satu lagi tajuk, iaitu mana ke tajuk tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dah ketiga, keempat. Sekejap Baik, kita masih lagi bicarakan bab godaan, peringkat godaan yang mana manusia akan tidak akan terlepas daripada pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia masih lagi bersangka-sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali yang kita bicarakan pada siri yang lalu, iaitu orang yang berkehendak, yang dipanggil muridin, orang yang berkehendak, orang-orang yang hendak beribadah pada wajib menahan segala godaan yang boleh menimbulkan kebimbangan dan kerisauan dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita meletakkan kebimbangan dalam hidup kita ataupun kita bersangka-sangka, apatah lagi bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah ataupun kurang khusyuknya ataupun kebergantungannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak solid begitu, ya. Maka kata pengarang kitab, kata Imam Ghazali, ada beberapa awarid ataupun halangan yang perlu diatasi. Yang pertama, itu kita bicarakan rezeki dan tuntutan nafsu. Manusia boleh melakukan sesuatu kebaikan ataupun boleh buat ketaatan kerana dia ada dua benda. Yang pertama, ada harapan. Yang kedua, ada perasaan takut. Manusia boleh rasa nak buat sesuatu ataupun dia boleh buat sesuatu kerana apa? Kerana dia berharap kepada hasil daripada perbuatan itu. Contohnya, kalau kita berniaga, apa yang kita harapkan daripada perniagaan itu adalah keuntungan. Jadi manusia mengharapkan keuntungan lalu dia berniaga. Sebab apa kita makan ubat? Kita mengharapkan kesihatan. Disebabkan kita harapkan kesihatan itu, maka kita makan ubat. Walaupun ubat itu tidaklah sedap, melainkan kalau ubat itu sedap. Jadi manusia akan buat sesuatu perkara kerana apa? Kerana ada harapan. Dia mengharapkan sesuatu. Dia berkahwin contohnya. Sebab apa dia kahwin? Sebab dia mengharapkan kebahagiaan. Dia mengharapkan pasangan itu mampu membahagiakan dia. Dia manusia buat sesuatu kerana ada harapan. Ni tolong tulis ni. Pertama, sebab kita ada harapan, kita mengharap. Yang kedua, manusia boleh melakukan sesuatu kerana ada perasaan takut. Kerana ada perasaan takutlah manusia akan buat tindakan sesuatu. Orang boleh berlari daripada dikejar je anjing, kan? Anjing yang kejar dia lari 100 meter yang paling laju dalam hidup dia. Sebab apa? Sebab takut dia digigit oleh anjing lah. Kalau nampak gajah sebagai contoh, dia boleh lompat sungai. Dia boleh berenang kat sungai. Sebab perasaan takut itu menyebabkan seseorang melakukan tindakan di luar jangkaan akalnya. Jadi ada dua perkara yang manusia boleh buat tindakan tanpa dipanggil berfikir panjang. Dia akan terus buat. Harapan dan ketakutan. Baik. Namun dalam keadaan mengharap dan takut ini, dia kena faham ada satu lagi konsep, iaitu konsep rezeki. Ya, menentukan sama ada berjayanya ataupun tidak sesuatu tindakan itu bergantung pada rezeki dan rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang buka kedai tapi tak untung-untung. Ada orang buka sekali je buka, habis produk dia. Dia boleh usahakanlah pada dia punya teknikalnya, iaitu dia buat promotion dulu. Dia dah cakap dekat orang untuk saya buka hari Sabtu, dia dah buat pre-promo. Yang kawan ni tak buat promotion pun, dia buka aja, siapa nak datang-datanglah. Yang kawan satu lagi tu dia buat promotion. Jadi dia buat tindakan sikit lah. Jadi apa pun juga, rezeki Allah Ta'ala telah tentukan. Banyak mana, sikit mana, umur panjang pendek, semuanya itu telah pun berada di dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Jadi rezeki dan tuntutan kedua-duanya dapat diatasi dengan tawakal. Kita buat sesuatu tu bukan sebab kita langgar sifat tawakal, tak. Maksudnya kita lepas kita usaha, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Disebut rezeki dan tuntutan nafsu ini, kedua-duanya dapat diatasi dengan adanya sifat tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tahu tadi kita buat kerana apa? Kerana adanya harapan dan perasaan takut. Tetapi at the end of the day, kena ada perasaan tawakal kita pada Allah Ta'ala yang menentukan sama ada rezeki itu datang pada kita ataupun tidak. Ya, Waalaikumsalam. Pada semua yang hadir, kepada Kak Kamisah Atan, Masya Allah, kepada Kak Makcik Atikah daripada Melaka, Kak Kamisah daripada Singapura, Puan Siti Maisarah daripada Terengganu, Masya Allah. Terima kasih di atas kehadiran semua pada pagi ini.
Ya, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook surau, masya-Allah. Baik. Terima kasih Kak Akhirul Nizar daripada Perak. Kita ada Perak ada, Kedah ada, Penang ada, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Singapura, masya-Allah. Baik. Ada dua perkara, disebabkan dua perkara. Baik. Untuk itu sudah seharusnya bagi setiap Muslim untuk menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dalam urusan rezeki dan sebarang tuntutan. Ini adalah disebabkan dua perkara. Yang pertama, agar dia dapat menjalankan ibadah dan mengerjakan kebaikan dengan tenang. Kerana orang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah tidak akan beribadah dengan baik. Bahkan tidak sempat sama sekali sebab fikirannya terlalu tertumpu kepada rezeki, keperluan dan masalah-masalah lain. Rasa bimbang itu kadang-kadang dari segi lahiriah dan kadang-kadang dari segi batin. Kita buat tindakan sebab nak cari rezeki. Sekarang ni kita kena tanya balik diri kita. Kita keluar rumah pergi cari rezeki ke, atau kita keluar rumah untuk bertugas sebab Allah suruh? Sedangkan kita faham rezeki itu Allah punya. Kadang-kadang kan kita sebut keluar rumah, saya keluar rumah, saya nak cari rezeki. Saya keluar rumah ni keluar cari rezeki. Kalau kita faham rezeki itu Allah yang punya, maka kita keluar rumah bukan cari rezeki. Kita keluar rumah adalah memberi manfaat pada manusia lain. Kita keluar rumah sebagai khalifah. Kita keluar rumah untuk memberi, bertugas, bekerja itu adalah untuk memberi manfaat. Tugas kita memberi manfaat pada manusia lain. Adapun rezeki kita Allah Ta'ala telah tentukan. Allah suruh kita bagi manfaat. Allah suruh kita bertugas sebagai khalifah. Allah suruh kita bertugas sebagai hamba. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di dunia ini khalifah. Jadi kita keluar rumah itu sebagai maksud kita jadi khalifah lah. Yang disebabkan kita khalifah lah Allah Ta'ala sediakan keperluan, iaitu rezeki yang melimpah ruah. Cuma kadang-kadang rezeki itu tak cukup, melatu je. Kita tak cukup rezeki itu, bukan rezeki itu sikit, tak. Bukan rezeki itu, kita rasa tak cukup tu bukan rezeki itu sikit, tidak. Sebab kehendak kita mengatasi keperluan. Kehendak kita mengatasi keperluan. Kita berkehendak macam-macam sedangkan kita tak perlu. Dunia tidak pernah diciptakan untuk memenuhi keinginan manusia. Tidak. Kita berada di dunia yang Allah tak ciptakan dunia ini untuk memenuhi keinginan. Kita ni banyak keinginan. Kita banyak bercita-cita. Nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Tapi kita tak perlukan pun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ciptakan dunia untuk keperluan. Tetapi, bukan saja, dipanggil kemahuan, keinginan. Tetapi Allah ciptakan dunia ini untuk keperluan manusia. Keperluan tu dalam arti kata kita perlukan dunia untuk menjadi jambatan ke akhirat. Ya. Jadi kalau kita nak tambahkan rezeki di dunia, kita kena tambahkan keperluan, bukan kemahuan. Keperluan. Tanya balik, kita ni perlu ke tidak? Kenapa saya perlu kaya? Saya pun tak tahulah Ustaz sebab apa saya perlu kaya. Mana boleh gitu? Kita minta gaji, sebab maksudnya kita minta kerja lebih lah. Minta gaji lebih, tapi tak nak buat kerja. Begitulah umpamanya manusia, bila dia mintakan dia dimurahkan rezeki, tambah rezeki, tapi tak nak pikul tanggungjawab ekstra. Bila dapat duit, dia kata pepatah orang putih, pepatah orang putih pula dah. Big money come with big responsibility. Duit yang banyak, ada di sebalik duit banyak itu tanggungjawab yang besar. Dia mengharapkan rezeki yang banyak, tapi tak nak buat tanggungjawab. Solatnya kelang kabut, taat mak bapaknya tidak, rezeki hutang tak nak bayar. Tak boleh gitu. Minta murah rezeki tapi tak nak tunaikan tanggungjawab yang sedia ada. Apa ni? Allah tak akan bagi rezeki pada kita kalau kita tidak menunaikan tanggungjawab yang sedia ada. Selesaikan tanggungjawab yang sedia ada, barulah layak minta naik pangkat. Minta kepada bos, saya nak jadi manager boleh? Boleh. Tapi tugas kerja banyak pending lagi, faham kan? Kerja banyak lagi tak siap, lepas tu minta naik pangkat. Apakah artinya naik pangkat kalau kerja banyak tak siap? Lepas tu pun kita tidak ada nilai untuk berada di pangkat yang tertinggi. Atau pangkat yang lebih tinggi lah. Itu di pejabat. Jadi bagi seorang manusia, bagi kita ni lah, kita minta pada Allah macam-macam. Kita nak itu, kita nak ni, kita nak rumah, kita nak itu. Tetapi kita tak bersedia untuk pikul tanggungjawab yang lebih berat. Maksudnya bila Allah kurniakan rezeki yang lebih, maka ada tanggungjawab kita kepada orang lain yang perlu ditunaikan. Jadi kita keluar rumah sebagai khalifah. Kita keluar rumah pagi petang adalah untuk
menjadi khalifah. Sikit promo wakili Barisan AJK Surau malu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan. Surau akan mengadakan program Karnival Merdeka Merdeka 2022 pada hari Rabu 31 Ogos. Daripada pagi ada Qiyamul Lail, kemudian pukul 6 ada kuliah subuh, kemudian ada waktu program duha, kemudian pukul 11 pagi ada pertandingan mewarna kanak-kanak. Pukul setengah hari ada kuliah zuhur. Malam ada kuliah maghrib oleh Ustaz Roslan Muhammad. Jadi tuan-tuan puan dijemput semua datang ke surau. Dan surau juga menjemput tuan-tuan untuk sama-sama menyumbang dana. Kita perlukan dana lebih kurang RM3,000 kata AJK Surau. Iaitu sumbangan boleh disalurkan ke 0501-2010-053038. Sumbangan tuan-tuan puan boleh menaja kepada semua program itu. Bayangkan kita ada RM10, tapi dengan RM10 itu kita boleh dapat Qiyamul Lail sama-sama, kita boleh dapat program kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib penuh pada 31 Ogos nanti. Kita panggil tumpang kapal lah. Kapal dah nak berlayar ni, kita tumpang dia sikit. Kita kena diversify. Kalau income pun kita nak diversify, infak kita kena diversify. Diversify tu maksudnya kita kena pelbagaikan sumber pahala. Kita nak masuk syurga, ya betul, tapi ada banyak jalan. Kita nak pergi, nak dapat duit, ya betul, tapi ada banyak jalannya. Jadi biarlah sama-sama kita ke syurga, banyak jalannya juga, ya tak? Taat suami satu pahala, tak beri khidmat pada isteri, pahala juga ke syurga. Taat mak bapak, jalan ke syurga. Mana kita nak tahu sebenarnya Allah Ta'ala meletakkan keredaannya yang sangat tinggi kepada apa? Kepada mereka yang menjayakan program-program pada hari-hari yang hebat ataupun hari-hari sempurna kemerdekaan tanah Melayu yang kita cintai ini. Subhanallah. Baik, maka kita sambung. Dari rezeki dan tuntutan nafsu ini mesti disulami dengan rasa tawakal. Dengan adanya rasa tawakal pada Allah Ta'ala, maka barulah kita boleh buat kerja dengan sehabis baik. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kamu telah berusaha, maka bertawakallah pada Allah. Baik. Rasa bimbang itu kadang-kadang dari segi lahiriah, zahirnya sahaja, kadang-kadang dari segi batin. Pada zahirnya, dia sibuk memburu rezeki. Sedangkan dalam hatinya dia selalu memikirkan rezeki dan perasaan was-was. Padahal menjalankan ibadah memerlukan ketenangan batin dan fizikal. Dan itu hanyalah terdapat pada orang-orang yang bertawakal. Kita buat ibadah, kita cari rezeki, kita buat ibadah, lepas tu kita letakkan kebimbangan pada rezeki itu. Ya, rezeki itu Allah punya. Dan kita kena faham, rezeki bukanlah duit, tuan-tuan. Duit adalah rezeki yang paling rendah. Al-mal adna rizq. Kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-mal huwa adna rizq. Harta adalah rezeki yang paling rendah. Ridha Allah akmalur rizq. Ridha Allah itu kesempurnaan rezeki. Anak yang soleh itu adalah rezeki yang mahal. Maksudnya rezeki ni dia bukan duit saja. Duit boleh beli rumah. Kita nampak itu rezeki. Tapi orang yang bahagia dengan isi rumah itu lebih besar berbanding ada rumah. Orang ada rumah tapi tak ada isi rumah, pahal. Kita nak ada isi rumah. Duit boleh beli rumah tapi duit tak boleh beli bahagia. Duit boleh beli ubat tapi tak boleh beli sihat. Duit boleh beli katil tapi tak boleh beli mengantuk. Duit boleh beli makanan tapi duit tak boleh beli selera makan. Duit boleh beli kawan tapi duit tak boleh beli persahabatan. Jadi rezeki duit ini adalah salah satu cabang rezeki saja. Ada orang tak ada duit tapi kalau makan boleh 3 pinggan. Siapa lagi banyak rezeki? Orang ada duit ke ataupun orang tak ada manfaat? Ada orang duit berjuta-juta tapi dia tak dapat menikmati duit tu sikit pun. Jadi rezeki dia hanya pada mendapatkan duit lalu beri pada orang. Itulah rezeki dia ataupun apa yang dia makan saja. Dia kata, Ustaz, I have a lot of money. Saya ada banyak duit. But I cannot benefited from. Saya tak boleh ambil benefit daripada duit ini. Sebab saya pun dah sakit, dah ada kencing manis, dah bedridden, dah tak tahu nak buat apa. Jadi ada orang yang akan dapat manfaat daripada rezeki duitnya tu. Dia dapat pahala duit itulah. Tapi ada orang lain yang dapat manfaat daripada duit yang dia ada. Jadi kita ingat, bahagia, solat awal waktu, boleh datang kuliah online macam ni, ada anak depan mata, itu besar nikmat tu, itu rezeki belaka. Kalau kita ada makanan atas meja sekarang, cuba tengok atas meja dapur, kita ada makanan tak? Ada Ustaz? Ada tak katil tempat kita tidur? Ada Ustaz? Kita adalah orang yang lebih kaya daripada separuh penduduk dunia.
Kerana separuh penduduk dunia ada yang tak ada makanan atas meja, ada yang tak ada tempat tidur, katil yang empuk macam kita, walaupun berbantalkan kepada tilam toto je. Boleh faham Maksudnya kalau kita ada makanan atas meja sekarang, tak kisahlah kurma ke, roti ke, nasi sejuk malam tadi ke, apa sahaja yang kita ada atas meja, kita lebih kaya daripada apa? Separuh penduduk dunia. Jadi jangan pernah hilang tawakal pada Allah Ta'ala, jangan pernah bersangka buruk pada Allah Ta'ala. Ya, Allah bagi kita makanan, ada, kita tengok pinggan mangkuk tak berbasuh di dapur, jangan kita komplain, korang ni penat mak basuh. Kita kena syukur, ya Allah, syukur kerana rumah ini masih lagi ada makanan malam tadi. Tanda pinggan mangkuk di dapur yang tak berbasuh, tandanya apa? Tandanya rezeki malam tadi kita makan. Kita tengok pagi kerang bilik tak berkemas, kita pun marah anak kita, kenapa korang ni tak pandai kemas katil ke? Sebelum kita nak marah tu, syukur pada Allah, ya Allah, Kau datangkan insan-insan yang istimewa bertumpang teduh di rumahku, ya Allah. Tandanya apa? Tanda ada orang di rumah. Kita bising baju tak berlipat, tandanya apa? Bila baju tak berlipat, maksudnya ada lagi insan-insan yang kita sayang dalam rumah tu. Sampai ke peringkat nanti, tak ada baju nak basuh, tak ada pinggan nak basuh, pasal kita duduk sorang-sorang je. Cuba tanya orang yang sebatang kara. Saya pergi balik kampung ke Kuala Kangsar, tuan-tuan dan puan. Saya tanya mak saya dulu masa kecil-kecil, dia suka balik ke Kuala Kangsar, rumah tok lah. Tok gajah lah, tok apa, macam-macam tok ada kat Kuala Kangsar tu. Dia kata, itu rumah tu dulu masa kecil-kecil ramai orang. Itu rumah tu masa kecil-kecil ramai orang berlari. Sekarang rumah tu tinggal tak ada orang. Nampak? Kita tak nak jadi di akhir-akhirnya nanti kita sorang-sorang. La takuni fardan, la taj'alni fardan, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan biarkan aku kesorangan di saat hari tuaku. Jadi bila kita ada nikmat, ada pinggan mangkuk yang tak berbasuh, ada baju yang tak berlipat, ada katil yang tak berkemas, ada bilik air yang berdaki, maksudnya apa? Maksudnya ada nikmat orang, kita berdamping dengan orang lagi. Anak kita akan besar, dia tinggalkan kita dah nanti. Jadi kita tinggal sorang-sorang. Jadi sebelum mereka meninggalkan kita, layanlah nikmat basuh pinggan untuk anak tu. Contohnya, ini psychologically lah cara kita nak berfikir. Kata Kakak Haruniza, ya memang tak ada sofa, meja semua tak ada. Duduk je, apa tu? Saya tak boleh nak usik tu, dia gerak-gerak. Masya Allah. Duduk je atas lantai. Baik, subhanallah. Terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini. Jadi asas kepada tindakan adalah adanya sifat harap dan takut. Bila kita harap pada Allah Ta'ala, maka akan cetusnya tindakan. Bila kita takut pada Allah Ta'ala, maka cetusnya tindakan. Dalam kita mengharap dan takut, kita kena faham ada rezeki. Kadang-kadang kita bertindak tapi rezeki tak sampai. Dan kita bertindak, rezeki datang kod lain. Jangan kita nampak kita ni penentu jumlah rezeki tu. Tidak. Rezeki ni Allah punya. Kadang-kadang ada orang ni sampai dia mengatakan, kita ni kawal kita punya rezeki. We control our own fate. Bahaya. Where we are now is the decision. Apa yang kita ada sekarang adalah tindakan kita yang dulu kala. Bahaya tu. Ini semua adalah kata-kata yang menafikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suratul Kahfi, bagaimana seorang si kaya itu bercakap dengan si miskin. Dia kata apa? Kamu tak tengok ke kekayaan aku ni? Kalau kiamat sekalipun, aku tetap akan dapat lebih baik daripada kamu. Dia ambil hak Allah Ta'ala. Lalu si miskin tu kata, wahai si kaya, kenapa engkau berasa bangga terhadap diri engkau, sedangkan engkau dulu adalah setitis air yang tidak bernilai, Allah ciptakan kau jadi manusia. Jadi maksudnya kita ni semuanya ada rezeki daripada Allah Ta'ala belaka. Rezeki bukan untuk dibandingkan. Sila tulis, rezeki bukan untuk dibandingkan. Rezeki adalah untuk disyukuri. Kalau rezeki dibandingkan, di saat manusia buat bandingan, maka dia akan jatuh. Sebab bila dia bandingkan, dia akan sandarkan kepada orang yang lebih kaya. Sedangkan bila mana kita ada rezeki, kita dituntut untuk bersyukur. Kita diajar untuk bersyukur terhadap rezeki yang ada. Bukan banyak dan sikit, tetapi syukur itu menjadi asbab kepada kebaikan. Ya, syukur di atas rezeki yang ada itu besar nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmat daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa bertakwa pada Allah Ta'ala, akan Allah datangkan jalan keluar dan rezekikannya daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kita bertindak kerana adanya harapan dan takut. Kita mengharapkan sesuatu, maka kita bertindak. Kita takutkan sesuatu, maka kita bertindak. Dalam kita bertindak, kita kena faham ada rezeki, empunyanya adalah Allah. Allah yang menentukan sesuatu rezeki itu sampai ataupun tidak. Dan di saat kita mendapat rezeki, sikit ke banyak, hitunglah syukur itu. Allah Ta'ala nak nilai kita punya syukur. Kita minta rezeki banyak, tapi syukurnya tak ada. Kita minta rezeki banyak, tetapi kita tidak menunaikan tanggungjawab yang sedia ada. Macam mana nak naik pangkat kalau kerja yang sedia ada pun tak siap? Macam mana nak minta kerja tapi tak pandai buat kerja? Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita bergantung pada keperluan, bukan kemahuan. Pegang sungguh-sungguh. Keperluan mengatasi kemahuan. Memang kita mahu, tapi kita tak perlu. Allah tak bagi rezeki bila kita mahu. Allah bagi rezeki bila kita perlu. Jadi kalau nak tambah rezeki, tambahkan keperluan. Keperluan apa? Nak sara keluarga. Keperluan apa? Nak tolong orang miskin. Ya Allah, tolong tambahkan rezeki. Ya Allah, aku nak tambah, aku nak tolong si miskin tu. Jangan tunggu duit banyak baru sedekah. Sedekah dulu, Allah tambah banyak. Kan ada orang kata, Ya Allah, aku nak duit banyak, aku nak sedekah. Jangan tunggu duit banyak. Bila ada duit sikit, sedekah terus. Baru Allah tambah. Allah tambah, Allah akan tengok kita punya komitmen untuk buat taat upfront. We need to perform first, then we get paid. Ni tidak, kita nak dulu baik, kita nak bayar, dapat bayaran dulu baru buat kerja. Mana boleh. Kita kena pastikan kita komit buat sesuatu perkara, maka Allah datangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Betul, nak sedekah jangan tunggu kaya, betul Kak Kamisah. Keperluan mengatasi kemahuan. Kita minta apa yang kita mahu, Allah bagi apa yang kita perlu. Jadi kalau kita dapat, maka itulah yang kita perlu. Kalau nak tambah rezeki, tambahkan keperluan. Dalam erti kata, nak bantu orang, selesaikan tugas yang sedia ada. Baik. Maka tuan-tuan dan puan, dalam keadaan itu, kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala empunya alam. Kita baiki hubungan dengan Allah Ta'ala, Allah tambah rezeki kita. Nak tambah rezeki ni banyak cara. Yang pertama, hubungan dengan Allah kena bersangka baik. Ataupun kita luaskan skop rezeki. Cara pertama nak luaskan rezeki ni, kita kena ubah skop rezeki kita. Kita kena luaskan definisi rezeki. Ada anak, rezeki. Ada pasangan, rezeki. Walaupun kadang-kadang banyak gaduhnya, lantaklah. Yang penting rezeki itu ada pasangan. Orang lain tak ada pasangan. Ustaz, daripada ada pasangan tapi asyik bergaduh je, baik tak ada rezeki. Jangan, cuba Kak tanya pada orang yang tak ada pasangan. Dia rela bergaduh dengan pasangan walaupun pada sekarang ni langsung tak ada siapa nak bergaduh. Bergaduh dengan pasangan ni mungkin jadi rezeki juga. Sebab apa? Sebabkan bergaduh, berbincang, barulah jumpa jalan penyelesaian. Biasalah gaduh-gaduh tu memang akan ada. Tak adalah sampai teruk-teruk. Kata Piramli tu, periuk belanga terbang melayang-layang. Janganlah sampai terbang melayang-layang. Bergaduh sama isi tu biasa. Tapi jangan sampai periuk belanga terbang melayang-layang tu tak payahlah. Kan? Biasalah tu buat kopi masin kopi awak ni. Tahu tak apa. Memang manis kata. Ataupun kita buat sikit gurau-gurau senda. Awak basuh muka dengan gula ke? Dia kata, iya ke abang? Ada gula ke? Sebab abang tengok muka awak makin hari makin manis. Tu kita tambah sikit cia. Dia kata, ish abang ni tadi kata gula masin, kopi masin, lepas tu muka saya banyak gula. Ya, muka awak banyak gula sebab manis je abang tengok. Itu kalau nak belajar pick up line, kita buat kelas lain lah. Kan tak boleh kelas subuh ni kan marah AJK surau. Jadi tuan-tuan dan puan, keyakinan kita kena faham rezeki yang pertama, luaskan skop rezeki. Yang kedua, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita tambahkan keperluan. Bila kita tambah keperluan, insya-Allah Allah akan tambahkan rezeki. Jadi insya-Allah kita dah sampai pukul 7.17 ya. Maka marilah sama-sama kita ikhlaskan niat untuk jadi insan yang terbaik. Baiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan mari sama-sama jemput rezeki dalam hidup kita dengan menunaikan tanggungjawab yang sedia ada. Allah tambahkan rezeki bila kita tunaikan tanggungjawab yang sedia ada.
walaupun orang itu tidak menghargainya. The point paling penting sekali, kadang-kadang kita buat baik nakkan penghargaan. It's okay kalau orang tak hargai, tak apa. Sebab apa? Sebab Allah tahu. Memanglah tindakan itu akan jadi lebih manis kalau orang hargai. Tapi kalau orang tak hargai, tak apa, it's okay, Allah tahu. Allah tak nak murahkan ganjaran pahalanya dengan kita rasa seronok dengan pujian manusia. No. Pujian manusia kalau dapat itu bonus. Tapi kita harapkan Allah yang balas. Sebab ganjaran di sisi Allah Ta'ala, ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at. Apa yang mata tak dapat tengok, apa telinga yang tak dapat dengar, akal yang tak dapat dipikirkan. Kita nak ganjarannya syurga. Biarlah manusia tidak hargai, it's okay. Allah Maha melihat, Allah Maha penyayang. Allah tahu kebaikan yang kita buat. Allah Maha kaya. Kita harapkan manusia yang dia sendiri pun tak mampu nak menunaikan segala hajatnya, apatah lagi menghargai kita yang menyumbang dalam hidupnya. Boleh sama tuan-tuan puan? Maka dengan itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama kita ambil pengiktibaran. Ya. Buat semua kerana Allah, kata Kak Azhar. Apa lagi kata ni? Tapi orang tak hargai, tak berterima kasih pun lantak koma lah Kak Azhar buat juga. Tanya Kak Harun Nizar. Itulah tandanya Allah Ta'ala berikan kita kekuatan. Kita boleh buat tanpa mengharapkan pandangan manusia. Kita buat kerana apa? Kerana Allah suka orang yang muhsinin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah sayang orang yang suka buat baik. Allah sayang dah. Cuma kita tak nampak respon Allah Ta'ala secara langsung. Apa respon Allah Ta'ala secara langsung yang kita boleh faham? Kita sihat. Kita sihat ni sebab kita buat baik tadi. Kita harapkan pandangan manusia, tapi Allah dah bagi dah nikmat kita baik. Orang lain kena COVID, batuk-batuk, kita sihat. Mungkin kebaikan kita menyebabkan kita sihat sampai hari ini. Teruskan buat kebaikan. Rezeki Allah datangkan daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang kurang itu kelemahan diri saya. Kullu madza tasma'un. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mewakili barisan EJQ Surau An-Nur Fasatiki Islam Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan. Infak dana surau boleh disalurkan ke Bank Islam 0501 2010 053038 untuk program Ma'al Hijrah 31 Ogos Karnival Merdeka tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bila saya jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.